Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam serta ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmatnya kita dapat untuk sama-sama pada malam ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Kita juga mengucapkan syukur kepada Allah kerana sekali lagi pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan untuknya, pasti Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, dalam kuliah kita pada minggu yang lalu kita menceritakan sebuah ringkas berkenaan dengan tazkiyatun nafs, keperluan untuk kita membersihkan jiwa, membersihkan hati, kerana hati ini menjadi tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika kita melakukan amalan-amalan di dunia ini dan begitu juga di akhirat. Di akhirat nanti lebih jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, kata Allah, adalah hari yang tidak akan memberi manfaat, hari yang tidak memberi guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, bersih daripada keraguan terhadap Allah, agama Allah dan juga Rasulullah. Dan yang keduanya bersih daripada dosa dan mungkar. Dosa, bersih daripada dosa, mungkar, perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini kita akan mempelajari sebuah sedikit malam ini dan juga kuliah kita yang seterusnya. Kita insya-Allah kita cuba untuk mempelajari berkenaan dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar sebagaimana yang disenaraikan oleh salah seorang ulama yang terkenal, iaitu Al-Imam Az-Zahabi. Dosa-dosa besar ini ramai ulama yang menulis kitab tentangnya. Adapun dosa kecil, tidak ada ulama yang tulis kitab. Tidak ada ulama yang menulis kitab As-Saghair, himpunan dosa-dosa kecil. Sebab para alim ulama dia tak mau kita ini mengambil mudah tentang dosa kecil. Lalu kita berkata, oh rupa-rupanya perbuatan itu kecil saja dosanya, maka kita pun ada keinginan untuk melakukannya. Apatah lagi apabila kita mengetahui bahawasanya dosa-dosa kecil ini terhapus dengan amal-amal soleh. Kita sembahyang, Allah Ta'ala hapuskan dosa kecil kita. Kita puasa, Allah Ta'ala hapuskan dosa kecil kita. Kita bersedekah, mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala hapuskan dosa kecil. Jadi dibimbangi, para alim ulama bimbang, jika sekiranya umat Islam ini didedahkan dengan begitu mudah tentang dosa-dosa kecil ini, lalu mereka bermudah-mudah melakukan. Padahal dosa kecil ini, kalau satu mungkin kita kata kecil, dua mungkin kecil lagi. Tapi kalau terlalu banyak kita melakukan dosa kecil, apa saja yang kecil-kecil dihimpun, maka dia menjadi besar. Apa saja yang asalnya kecil, api yang asalnya kecil, tetapi jika dihimpun dia akan jadi besar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, para ulama menghimpunkan al-kabair, dosa-dosa besar. Kerana dosa-dosa besar ini dia tak terhapus dengan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya,
dosa besar hanya akan terhapus dengan taubatun nasuha, dengan taubat nasuha. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menceritakan berkenaan dengan dosa besar, mukadimahnya, dan seterusnya kita akan cuba untuk melihat secara ringkas apa yang disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang merupakan ahli sejarah dan begitu juga seorang muhaddisin, seorang ahlul hadis, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau hidup, beliau lahir tahun 673 Hijrah. Sekarang ni 1433. Dah terlalu jauh dia meninggalkan kita. Tetapi kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya masih dibaca sampai hari ini. Khususnya kitab Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar ni, kalau orang nak baca, nak mengaji tentang dosa-dosa besar, biasanya orang akan mengaji kitab Al-Imam Az-Zahabi. Inilah kitabnya. Dia menghimpunkan dalam kitabnya ini 76, mengikut pengkajian yang dia buat daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Himpunan dosa-dosa besar ini disenaraikan dalam kitabnya ini ada 76. Dan insya-Allah bukanlah satu malam, satu kali kuliah kita nak baca satu dosa. Kalau macam tu, kuliah kita ni kena ada 76 minggu. 76 minggu ni terlalu lama sangat. Mungkin dalam satu kuliah kita, kalau boleh kita baca sampai 5-6 tu lagi baiklah, lagi cepat sikit. Sebab yang penting bagi kita ni ialah kita nak mengetahui dosa tu. Kita nak mengetahui dosa itu, kemudian kita melihat pada diri kita apakah kita ada melakukan dosa tersebut. Kalau ada, kita kena segera bertaubat kepada Allah. Dan bagaimana kita nak bertaubat daripada dosa-dosa besar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau lahir 673 Hijrah dan beliau meninggal tahun 748 Hijrah. Lahir 673 Hijrah dan beliau meninggal tahun 748 Hijrah. Lebih kurang 607 tahun, 100 tahun dulu. Dan selain daripada kitab Al-Kabair, bagi penuntut ilmu, Imam Az-Zahabi ini dia ada lagi kitab lain yang cukup masyhur, iaitu Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitabnya ini dia menceritakan sirah Rasulullah, sirah Khulafa' Ar-Rasyidin, sirah isteri-isteri Nabi, sirah sahabat-sahabat, sirah tabi'in, tabi'in, dan juga ulama-ulama yang tokoh-tokoh ulama sebelum dia meninggal. Bukan semua ulama dia tulis. Ulama-ulama yang tujuan dia menulis kitab ini adalah untuk menceritakan tentang tokoh-tokoh dalam Islam ini, supaya kita baca kisah mereka dan kita boleh mengambil faedah daripada ibadat mereka, daripada semangat dakwah mereka, semangat perjuangan mereka, semangat jihad mereka dan sebagainya. Ini sebuah kitab yang cukup masyhur. Setakat yang saya tahu ni tak ada terjemahan lagi kerana terlalu tebal. Kitab ni terlalu tebal. Dalam manuskrip yang asal, kata ulama 23 jilid. Itu manuskrip yang asal. Tapi bila disalin balik, dicetak moden ini dalam mungkin dalam 10 jilid begitu. Dalam 10 jilid. Itu ulama-ulama dulu. Dan dia ni diuji oleh Allah 7 tahun sebelum dia meninggal. Allah Ta'ala uji dia dengan buta. 7 tahun 7 tahun dia meninggal. Tapi ulama-ulama dulu kalau buta pun dia boleh mengajar lagi, ilmu duduk dalam kepala. Tapi kalau kita buta, pakai tak main kuliah lah. Jadi tuan-tuan doa lah, jangan bagi buta, bagi sihat, walafiat. Biasa ustaz-ustaz kita jarang sangat orang ini, terutama sekali orang Melayu, memang terkenal dengan ingatan yang tidak sama kuat sebagaimana orang Arab. Sebab itu Al-Azhar sendiri pun bagi pelajar-pelajar Melayu ni dia raikan. Kami mengaji di Al-Azhar dulu. Al-Azhar wajibkan menghafal Al-Quran bagi orang Melayu, orang Indonesia, hanya 4 tahun mengaji. Sepanjang 4 tahun mengaji, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, Al-Azhar wajibkan 8 juzuk saja. Kalau dia wajibkan 30 juzuk sebagaimana dia wajibkan kepada pelajar-pelajar Arab, alamat dia tidak ada lah mana-mana pelajar Melayu yang takharuj ataupun yang keluar daripada Azhar. Itu pun 8 juzuk, kalau tanya apa, bukan semua dah ingat dah.
Ada separuh ingat, separuh tak ingat. Jadi sebab itu tuan-tuan kita Allah Ta'ala sekalian, orang Arab ni ingatan dia kuat. Allah Ta'ala lahirkan mereka ni seumpama Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, kemudian imam-imam mereka ni walaupun bangsa Parsi tapi mereka bercakap Arab. Mereka bercakap Arab. Makan minum mereka, pergaulan mereka maknanya Arab walaupun bangsa tu Parsi. Jadi kita anggap mereka ni orang Arab. Jadi Allah Ta'ala takdirkan mereka, Allah Ta'ala lahirkan mereka ni untuk jaga agama. Allah lahirkan mereka untuk jaga, untuk pelihara agama. Tidak ada mana-mana ilmu dalam Islam yang hilang. Tidak ada hadis melainkan diketahui apa darjat dia. Tanyalah ulama, jumpa satu hadis, tanyalah ulama, ini sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, ulama tahu. Tidak ada yang hilang. Tidak ada tidak akan pernah berlaku, tidak ada langsung ulama yang mengetahui darjat satu hadis. Jumpa ulama ni tahu, saya tak pasti. Jumpa ulama ni tak pasti. Tak akan berlaku begitu. Pasti akan ada mana-mana ulama yang akan menjelaskan kepada kita bahawasanya dasarkan kepada sanad dan sebagainya, perawi ni ada sekian-sekian, dia ini mengikut para ulama bahawa dia ini ingatan lemah. Bila ingatan lemah maka hadis jadi dhaif. Itu sebagai contoh. Jadi salah seorang daripada tokoh ulama yang menjaga ilmu Islam ini, yang menjaga sejarah Islam dan menjaga hadis itu sendiri ialah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, di mana nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ahmad bin Osman bin Qaymas Az-Zahabi, dan beliau lahir di Dimashq, di Damsyik, di Syria yang sedang bergolak pada hari ini. Syria di tempat banyak lahir ulama. Imam Nawawi rahimahullah lahir di Syria. Kemudian Imam Az-Zahabi ini pun lahir di Syria juga. Jadi banyak ulama yang lahir di Syria. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Imam Al-Maqdisi pun lahir di Syria. Berhubung dengan dosa besar ini, dalam mukadimah kitab beliau ini dibawa satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengetahui dosa besar. Sebab itu para alim ulama kita menyebutkan bahawa di antara ilmu fardu ain yang mesti dipelajari oleh setiap orang Islam ialah ilmu untuk mengenali dosa-dosa besar, supaya kita dapat mengelak, ataupun kalau kita dah terlaku ataupun melakukan dosa tersebut, kita kena segera bertaubat kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin, bab taubah ini adalah bab yang kedua. Yang pertama babul ikhlas, itu bab yang pertama. Kalau tak silap, bab yang kedua babul taubah. Dia menyebutkan di mukadimah kitab dia itu, dia kata bertaubat daripada dosa yang dilakukan itu hukumnya adalah fardu, wajib. Bertaubat daripada dosa besar, khususnya bertaubat daripada dosa yang kita buat itu hukumnya bukan sunat, bukan pilihan, tapi fardu, wajib. Kalaulah dosa yang kita buat itu berbilang-bilang, maka bertaubat itu juga mesti berbilang-bilang. Tak boleh kita sekali hawa. Mesti kita tahu dosa yang kita buat itu dosa, dan kita mesti tahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan cerita apa yang dimaksudkan dengan taubat. Dan taubat bukan istighfar, berbeza. Beza istighfar dengan taubat seperti bezanya zikir dengan sembahyang. Orang yang berzikir tak semestinya dia sembahyang, tapi orang yang sembahyang automatik dia berzikir. Tapi orang berzikir tak semestinya sembahyang. Sama juga orang yang beristighfar, astagfirullahalazim, dia tak semestinya dia bertaubat, belum bertaubat ni. Walaupun dia dah beristighfar kepada Allah 1000 kali satu hari, tapi dia masih lagi melakukan dosa yang dia biasa buat, dan dosa itu dosa besar, dia belum dinamakan bertaubat. Walaupun dia berzikir 1000 kali atau beristighfar 1000 kali.
Istighfar tu dia dapat pahala, tapi dia belum melaksanakan tuntutan taubat. Sama juga kalau seseorang itu dia setiap hari dia berzikir, tak berhenti-berhenti berzikir, tapi tidak boleh menampung kalau dia tak sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, kerana sembahyang ini ada rukun-rukunnya. Walaupun kita ingat Allah, tapi kita tak laksanakan rukun sembahyang, kita tidak dinamakan sembahyang. Sama juga kita beristighfar, tapi kita tidak laksanakan rukun taubat, kita belum bertaubat. Kita belum bertaubat. Jadi kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 31 ini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika sekiranya kamu menjauhi, kata Allah, yang besar-besar daripada dosa yang ditegah kamu daripada melakukannya, kami akan menghapuskan daripada kamu yang kecil-kecil daripada dosa kamu, sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat masuk yang mulia, iaitulah syurga. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menjauhi dosa besar, in tajtanibu makna menjauhi, kamu menjauhi kaba'ira yang besar-besar, ma tunhauna anhu daripada dosa-dosa yang ditegah kamu melakukannya, kata Allah, nukaffir ankum, yang kecil-kecil kami akan kafarah. Yang kecil-kecil kami akan kafarah. Jadi pentingnya tuan-tuan. Tapi daripada ayat ini kita faham bahasanya kalau kita tak menjauhi dosa besar, kalau kita faham pada ayat ini, dosa kecil pun Allah Ta'ala tak akan bersihkan daripada kita. Jadi daripada ayat ini menggambarkan kepada kita bahasanya penting ilmu tentang dosa besar, supaya kita boleh menjauhi dosa besar. Kemudian disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, kata Nabi, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Mana ibadat-ibadat ini akan menghapuskan dosa-dosa kamu, idza ijtunibatil kaba'ir, tapi dengan syarat, kata Nabi, kamu menjauhi dosa besar. Makna di sini dosa besar tak akan terhapus dengan sembahyang, dengan puasa, dengan sembahyang Jumaat kita, dengan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan kesalahan kamu, dosa kamu, sebagaimana air memadamkan api. Jumhur ulama kata yang terpadam itu ialah dosa-dosa kecil. Yang terpadam itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia tidak akan terpadam melainkan dengan taubatun nasuha, dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat. Taat dengan melaksanakan kewajipan, taat dengan menjauhi dosa besar. Allah Ta'ala akan bersihkan yang lain-lain yang kita tak perasan. Terlalu banyak tuan-tuan, kita sembahyang subuh dalam 10 minit, zuhur kita katalah paling panjang 15 minit, asar 15 minit, tu kira panjang tu sangatlah 15 minit. Kalau main sembahyang berjemaah panjang sikitlah. Bila sembahyang berjemaah ni dia ada semangat nak berzikir lepas sembahyang, semangat nak sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu, sembahyang sunat selepas sembahyang fardu. Tapi biasa kalau kita sembahyang di rumah, sebelum sembahyang tu pun orang kata sunat kita iqamah, pakai tak iqamah dah, pakai terusnya. Habis sembahyang bagi salam saja, pakai bangkit terus. Sembahyang sunat sebelum selepas pakai dak dah. Tapi kalau sembahyang di masjid ni dia ada semangat. Dia ada semangat untuk kita buat dengan tertib dan sebagainya. Kalau sembahyang seorang habis cepat, 3 minit dah habis dah. Nah, tapi sembahyang berjamaah ni bila kita terpaksa ikut imam, jadi kita sembahyang dengan tertib dan sebagainya. Jadi katalah kita sembahyang subuh 10 minit, zuhur 15,
Asar 15, Maghrib 15, Isyak pun 15. 15 kali 4 makna 1 jam. 1 jam 10 minit, itulah masa kita sembahyang. Satu hari ada 24 jam. 1 jam 10 minit kita menghadap Allah. Masa kita tak menghadap Allah ada 22 jam lebih. Dan masa itulah masa kita melakukan terlalu banyak dosa. Tapi Allah Ta'ala kasih kepada kita dengan sembahyang kita. Kemudian kita pastikan kita tidak melakukan dosa besar. Dosa-dosa yang kita buat, walaupun banyak mana sekalipun, dia berada dalam daerah dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala akan bersihkan. Bersih dengan wuduk kita, dengan sembahyang kita sebagaimana tadi. Sebagaimana apa yang tadi kita sebut, ibadat-ibadat tersebut tadi ni. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, itulah ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita kepentingan kita mempelajari dosa-dosa besar ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah, sebagaimana kita sebut tadi, dia menyenaraikan 76. Sebelum kita sebut yang 76 tu, di sana ada hadis-hadis Nabi menyebutkan dosa-dosa paling besar. Kita sebut yang tu dulu. Dosa-dosa paling besar dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah menyebutkan akbarul kabair arba'ah. Dosa-dosa yang paling besar, kata Nabi, ada 4. Daripada sekalian banyak dosa besar ini, yang paling besar ada 4. Yang pertama ialah asyirku billah, syirik, melakukan syirik kepada Allah, mengutukan Allah. Yang ini dosa yang paling hebatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa seseorang yang mensyirikkan sesuatu dengan dia, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan dosa yang lain daripada syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau seseorang itu dia mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa lain tapi dia tidak pernah mensyirikkan Allah, dia ada peluang lagi untuk masuk dalam syurga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan mengutukan Allah, terutama sekali asyirkul akbar, syirik yang membawa dia murtad daripada agama, dia menyembah berhala, dia menganggap ada Tuhan yang lain, ataupun dia menafikan kewujudan Tuhan dan sebagainya, maka tidak akan ada lagi peluang untuk dia masuk dalam syurga. Tak akan ada lagi peluang untuk masuk dalam syurga. Dan orang yang mati dalam sebagai orang yang menyemutukan Allah, yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, kita tak boleh menyembahyangkan jenazahnya. Diharamkan ke atas kita mengkebumikan dia di kuburan orang Islam, dan diharamkan kita mendoakan kesejahteraan dia di alam barzakh sana dan juga di alam akhirat nanti, walaupun dia bapa kita, ibu kita, ataupun siapa orang yang kita sayang. Sampai tahap itu, orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Cuma tuan-tuan, kita alhamdulillah kita faham yang tu. Syirik akbar mungkin kita tak terlibat sangat, tapi di sana ada syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil, syirik kecil yang mungkin menyebabkan kita melakukannya. Syirik kecil tidaklah membawa kepada kufur, tidaklah menjadikan kita murtad daripada agama, tapi kita melakukan dosa besar. Itu syirik kecil. Di antaranya ialah yang banyak orang Melayu buat hari ini, zaman hari ini, ialah menggantungkan tangkal. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadisnya, dalam bahasa yang cukup jelas, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Sesiapa yang menggantungkan tangkal, maka dia telah syirik kepada Allah. Siang tadi tuan-tuan, ada seorang dia telefon. Dia kata ayah dia ada bagi untuk isteri dia satu loket, satu rantai. Kalau pakai ni insya-Allah mudah bersalin. Kalau tak ada anak lagi, mudah dapat anak. Ni dia panggil mungkin turun-temurun. Dia telefon, dia tanya macam mana Ustaz, nak terima ke tak terima apa ni loket ni, rantai. Jadi anak pun tanya, loket tu loket berharga ke? Dia kata berharga lah. Terima, tapi jangan percaya.
Terima je, tapi jangan duk percayalah bagi tahu beraksi. Malah jangan habaq dekat isteri, kata kalau pakai ni apa ni boleh boleh orang kata apa, boleh mudah bersalin kan, mudah dapat anak. Tak payah habaq dekat isteri. Benda berharga terima saja. Tapi kalau tidak berharga langsung tak boleh terima. Sebagai contoh, orang bagi tali biasa saja, tali simpul saja, yang tu jangan terima, kerana dia tidak ada makna lain daripada itu. Kalau loket tadi ni, loket emas ataupun loket orang bagi tadi ni, dia ada makna lain di situ, itulah perhiasan. Kita boleh terima atas dasar benda itu adalah perhiasan. Tapi kalau dibagi tali simpulan, tali hitam ke ataupun kain lipat-lipat dan sebagainya, dia tidak ada makna lain melainkan tangkal. Maka pada ketika itu merujuk kepada hadis Nabi tadi, man allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan tangkal, dia telah syirik, dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma alim ulama bahas atas dasar ilmu, kita cerita. Walaupun kita dari segi tarjihnya, para alim ulama tak menggalakkan kita memakai tangkal, walaupun tangkal yang bertulis ayat Quran ataupun hadis Nabi dan sebagainya. Ayat itu cukup kita baca, kita amalkan saja. Kerana Nabi sendiri pun dia tidak menggantungkan sebarang tangkal di badan dia. Tangkal ayat kursi ke, tangkal apa lagi, apa-apa zikir. Dia mengajar kita untuk kita baca, sebagai contoh ayat kursi. Sesiapa membacanya sebelum tidur, kata Nabi, Allah Ta'ala akan mewakilkan malaikat menjaga dia sehingga ke pagi. Pada sepanjang malam itu syaitan tidak akan berupaya untuk dekat kepada dia. Jadi kita yakin dengan ini, kita baca saja, tak payah tulis ayat kursi duduk tak bawah bantai pula. Kita bimbang takut kita mengubah pergantungan kepada Allah kepada bergantung kepada apa yang kita tulis di bawah bantai. Tapi di sana ada alim ulama yang mengharuskan tangkal kalau tangkal itu bertulis ayat Quran. Memang ada sebagian ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar kalau tak silapnya. Kerana dia kata dia sama juga dengan kita mengambil barakah, kita tulis ayat Quran letak di dinding untuk elok, untuk nampak elok perhiasan ataupun untuk ambil barakah dan sebagainya. Itu hujah dia. Walaupun ulama-ulama yang mentarjihkan umum semua jenis tangkal haram, maka berdalilkan kepada hadis tadi, kerana Nabi tidak mengecualikan mana-mana tangkal. Nabi sebut secara umum, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, sesiapa yang menggantungkan tangkal. Nabi tak sebut tangkal itu tangkal macam mana, Nabi sebut umum, faqad asyraka, dia telah syirik kepada Allah. Dan pandangan ini lebih selamat bagi akidah kita. Pandangan ini lebih selamat bagi hati kita dan juga bagi keyakinan yang ada dalam hati kita. Cuma kita sebut perbezaan pandangan ulama ini supaya kalau kita berdepan dengan orang yang pakai tangkal yang betul ayat Quran, lalu dia kata saya berpandangan kata harus, tak boleh kita mentahmah dia kata kamu ni syirik, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia berpegang dengan qaul, dengan pandangan yang mengharuskan. Tak boleh kita menganggap dia syirik sebagaimana syiriknya orang yang melakukan perbuatan syirik yang tidak ada qaul ulama mengharuskan langsung. Di antaranya apa tuan-tuan? Di antaranya sihir. Di antaranya adalah sihir. Di antaranya ialah percaya kepada sempena buruk. La tiyarata fil Islam, kata Nabi. Tidak ada percaya sial burung dalam Islam. Tidak ada kepercayaan sial sesuatu dalam Islam, tidak ada, kata Nabi. Dan ulama menyenaraikan kepercayaan kepada sial sesuatu itu dalam senarai perkara-perkara yang boleh bawa syirik kepada Allah. Kalau orang Arab dulu dia keluar untuk satu urusan, kalaulah dia tengok ada burung lah duduk atas tanah, dia pergi sogah. Kalau burung itu terbang belah kanan, hari ini hari untung. Kalau burung terbang belah kiri, dia batalkan urusannya. Hari ini tak boleh pergi, kena hari lain pula. Itu contoh dia. Kita sendiri pun tengah bawa kereta, bewak lintah. Ambil-ambillah dia nak lintah. Jangan duk rasa hari ini macam ada sial, ada benda nak berlaku ni. Itu bukan kepercayaan yang dibenarkan oleh syariat. Nak bawa macam mana dia nak lintah? Dia bukan tengok kiri kanan lintah, dia lintah macam tu. Kalau selamat, tak selamat nasib dia. Jadi macam tu lagi. Pernah
4 tahun, lama dah, 4-5 tahun ada seorang. Jadi dia biasa mengaji macam tuan-tuan lah, dalam kuliah. Satu hari dia main di rumah. Dia kata, saya bergaduh dengan isteri saya. Bergaduh dengan isteri saya. Saya nak minta ustaz tolong baca doa. Tolonglah, dia buat ayat, tolong baca doa. Anak pun kata, tak apalah, saya tolong sembahyang hajat ni. Kita pun nak jampi-jampi tak erti. Tolong sembahyang hajat ni, minta doa kepada Allah. Kemudian dia pun cerita, kemarin saya pergi kat Bomoh Siam, dia kata. Wah, pergi Bomoh Siam dulu baru main kat kita. Dia pun tanya dia, Bomoh Siam kata apa? Bomoh Siam tanya saya, ada tak bewak masuklah rumah? Itu soalan. Maknanya kepercayaan kepada sial sesuatu ni, dia adalah kepercayaan yang memang sama. Jenis khurafat ni sama, sekata. Jadi saya pun kata, ada bewak masuk atas bumbung. Bomoh Siam tu kata, rumah kamu ni sial, kena buang sial tu. Kena buang sial tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, Islam tak membenarkan kita percaya begitu. Islam tidak membenarkan. Kalau berlaku apa-apa masalah sekalipun, Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi alternatif yang boleh menyelesaikan masalah kita, dan pada masa yang sama kita bebas daripada syirik pada Allah. Iaitulah macam mana tuan-tuan. Kalau kita contoh macam tadi, orang Arab tadi, dia nak keluar daripada rumah, dia segah burung. Tapi kita orang Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka satu ruang untuk kita, iaitulah solat istikharah. Solat istikharah yang sabit dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang sembahyang-sembahyang sunat. Tuan-tuan tengok macam mana nak melakukan solat istikharah. Sembahyang 2 rakaat, kemudian selesai sembahyang, berdoa dengan doa yang maksud daripada Nabi SAW. Kita serah urusan kita kepada Allah. Cuma orang Melayu ni, bila dia sembahyang istikharah, dia tunggu mimpi. Bila tak mimpi saja, dia kata sembahyang tak jadi. Kita pun tak tahu dia ambil daripada mana, tak tahu. Kata sembahyang istikharah ni kena mimpi. Sembahyang istikharah ni, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah menguraikan dalam kitabnya, dia kata selepas kita solat ni, kita yang pertama sekali kita kena sembahyang dengan penuh ikhlas kepada Allah, dan jangan ada dalam hati kita ni kecenderungan. Ni dah cenderung dah pada satu benda, kemudian kita sembahyang istikharah, seolah macam kita tak jujur dengan Allah. Kita nak paksa Allah Ta'ala setuju, hak kita cenderung. Kalau kita dah ada satu keputusan, kita minta doa saja kepada Allah, ya Allah, takdirkanlah keputusan yang saya ambil ni adalah keputusan yang baik. Kalau jahat, ya Allah, buanglah kejahatan itu. Seorang perempuan, kalaulah dia memang dah ada calon dah, walaupun memanglah 2 orang meminang, tapi keputusan dah buat dah calon, janganlah. Jadi tak payah istikharah. Sebaliknya dia sembahyang dia sembahyang hajat ataupun dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dah tetapkanlah calon ini, ya Allah, ya Tuhanku, maka restukanlah dan takdirkanlah yang baik sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, istikharah ni kata Imam Nawawi rahimahullah, selepas kita sembahyang itu, kita berdoa kepada Allah, yang mana tenang hati kita, itu adalah petunjuk Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain kita dah baca sebelum ini, Rasulullah sebut, istafti qalbak, minta fatwa lah daripada hati kamu. Sebab itu orang Melayu, pepatah Melayu sebut, tanya ikut hati mati. Itu tak betul pepatah tu. Kalau nak bagi betul, kena ubah daripada hati jadi nafsu. Ikut nafsu mati. Tapi kalau kita kata ikut hati mati, kita pegang dengan pepatah ni, maka bercanggah dengan Nabi sebut tadi, istafti qalbak, minta fatwa daripada hati kamu. Mana hati ni Allah Ta'ala jadikan dia boleh memberi petunjuk kepada kita. Jadi sebab itu bila kita sembahyang istikharah, kalau takdir Allah, kita sembahyang malam, kemudiannya pada malam itu Allah Ta'ala bagi mimpi, dan mimpi itu mimpi yang baik, boleh terima. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan tentang mimpi ini. Mimpi, kata Rasulullah, ialah 1/46 daripada juzuk kenabian. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah
memberi ilham, pernah memberi wahyu atau memberi petunjuk kepada para nabi melalui mimpi. Jadi mimpi boleh terima. Tapi kalau tak mimpi, jangan kata sembahyang istikharah kita tak jadi. Kita tanya hati kita, selepas kita istikharah itu hati kita ni berasa confident, berasa tenang yang mana? Itu petunjuk Allah. Kalau masih confuse lagi, sembahyang istikharah lagi, sampai hati kita berasa tenang yang mana satu, yang mana satu, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ada satu lagi tuan-tuan amalan yang agak pelik juga. Kadang-kadang orang kita ni dia buka Quran, dia pejam mata, dia buka, tengok Quran kena apa ni, muka surat mana, apa tu dia baca. Yang tu pun tak tahulah tuan-tuan, nak kata salah wallahu alam, tapi tak pernah Nabi lakukan begitu. Tapi istikharah memang ada. Istikharah memang ada. Kemudian apabila kita bergaduh dengan isteri dan sebagainya tuan-tuan, apa-apa sajalah berlaku masalah dalam hidup kita ini, jangan sekali-kali kita berjumpa dengan orang kafir. Apatah lagi kita nak minta dia jampi, dia berubat kita dan sebagainya. Kerana orang kafir, sama ada dia Buddha ke, dia Hindu ke dan sebagainya, dia memuja Tuhan dia. Dia memuja Tuhan dia. Tapi kita banyak lihat berlaku dalam masyarakat kita ni, dia pergi berubat dengan orang bukan Islam, pada suami Siam dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan lega, maka dia pun kempen lah. Maka berlakulah dhalla wa adal, dia sesat lalu dia menyesatkan orang lain. Dhalla wa adal. Kita kalau sesat tuan-tuan, wa'alaikumsalam, kita tak mau kita sesat. Mana kita tak sebut kita sesat lah, kita jahil, tak apa lagi, kita mengaji. Tapi kalau kita sesat kemudian kita menyesatkan orang lain, kita sudah masuk dalam kelompok syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Khannas kata Nabi, syaitan yang menimbulkan was-was dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, yang terdiri dari kalangan, mana syaitan yang menimbulkan was-was ini ada di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Nah, kalau kita salah, kita salah, kita tak bawa orang lain salah macam kita, tak mungkin. Allah Ta'ala mungkin akan takdirkan kita tahu kebenaran tu, kemudian kita ubah. Tapi kalau kita sesat, kita salah, kita bawa orang lain sama sesat macam kita masuk dalam kelompok syaitan. Kita masuk dalam kelompok orang yang menyeru orang lain kepada kejahatan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, bagaimana boleh sembuh, bagaimana boleh lega, semua itu adalah campur tangan daripada syaitan untuk menyesatkan kita. Sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat Nabi, suatu hari dia tengok isteri dia pakai tangkai, dia pun rentak tangkai ni, dia balik. Tapi tuan-tuan buat elok lah ni, kalau tengok isteri pakai tangkai ke apa semua, suruh buang elok. Saya bergaduh sama isteri pula. Kalau suatu benda apa pun boleh ditangani dengan baik, kita buat dengan baik. Kalau terpaksa kasar, barulah kita apa ni, pakai yang kasar tu. Jangan mula dengan kasar. Begitulah nak buat perubahan apa-apa pun. Dia tengok isteri dia pakai tangkai, dia ambil, dia baling, dia buang. Lalu isteri dia kata, saya ni sakit mata, saya sakit mata. Lalu orang kata, pergilah berubat dengan seorang Yahudi, dia pandai ubat sakit mata. Saya pun pergi, dia bagi tangkai. Bila saya pakai tangkal ni, hilang sakit mata saya. Tapi bila saya buang tangkal ni, kata isteri dia, sakit mata mai pula. Lalu kata sahabat ini, dia kata, itulah kerja syaitan untuk menyesatkan kamu. Waktu kamu pakai tangkai itu, dia tak ganggu mata kamu. Waktu kamu tak pakai tangkal itu, dia ganggu mata kamu, menyebabkan kamu duduk berada dalam kesalahan, dalam dosa. Lalu dia kata, maukah kamu aku nak ajar kepada kamu suatu zikir yang Nabi ajar? Cukup kamu baca zikir ni. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Baca, sapu ke mata, insya-Allah sembuh, lega insya-Allah.
Dalam Sahih Al-Bukhari dia tak sebut tentang sakit mata, tapi dia sebut bahasanya zikir ini adalah zikir yang Nabi pernah ajar untuk menyembuhkan penyakit. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqam. Dalam Sahih Al-Bukhari azbil ba'sa, tidak ada hamzah, tidak dibaca azbil ba'sa, tapi azbil ba'sa. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam sunan, dalam riwayat lain dari Sahih Bukhari, azhibil ba'sa, maknanya sama, iaitu hilangkanlah penyakit daripada kami ya Allah, kerana engkaulah Tuhan yang asy-syafi, yang maha menyembuhkan, di mana kalau engkau menyembuhkan, nescaya tidak akan ada lagi saki-baki penyakit. Jadi tuan-tuan yang rahmatullahi Allah sekalian, dosa-dosa yang paling besar kata Nabi ada 4. Yang pertamanya ialah asyirku billah, al-isyraku billah, kamu mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Hendaklah kita bebas daripada syirik, daripada yang sebesar-besarnya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sahabat-sahabatnya, tahukah kamu apakah hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba? Allah kurniakan nikmat kepada kita, Allah beri kehidupan kepada kita, Allah tidak minta untuk kita bayar balik ke semua, tapi Allah Ta'ala minta kita tunaikan hak dia. Lalu para sahabat berkata, kami tidak tahu ya Rasulullah, bagi tahulah kepada kami. Rasulullah pun berkata, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah Ta'ala ialah kamu menyembah Allah tanpa kamu mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Itu hak Allah. Kalau kita dalam hayat kita, semasa hidup kita ni, kita menyembah Allah dan kita tidak melakukan sebarang perkara yang mensyirikkan sesuatu dengan Allah, kita telah menunaikan hak Allah. Tapi kalau kita tak beribadah kepada Allah, tak beribadah kemudian mensyirikkan Allah Ta'ala pula, kita tak tunaikan hak, ataupun kita beribadah kepada Allah tapi pada masa yang sama kita melakukan syirik, itu pun tidak menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah tanya, tahukah kamu apakah hak hamba yang dijanjikan Allah pula? Bila kita laksanakan hak Allah, Allah Ta'ala janji untuk laksanakan hak kita pula. Lalu Rasulullah beritahu, hak hamba yang dijanjikan Allah, apabila hamba melaksanakan hak Allah, ialah Allah akan memasukkan dia dalam syurga dan Allah akan membebaskan dia daripada neraka. Itu Allah Ta'ala janji kepada kita. Kalau kita tidak pernah mensyirikkan sesuatu dengan Allah, kita beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala janji Allah akan masukkan kita dalam syurga. Yang kedua kata Nabi, dosa-dosa paling besar yang keduanya ialah uququl walidain, menderhakai dua ibu bapa. Menderhakai dua ibu bapa. Ini pun tuan-tuan satu benda yang cukup besarlah, kerana Rasulullah letak nombor 2. Selepas syirik, dosa yang paling besar yang kedua kata Nabi ialah menderhakai dua ibu bapa. Sebab itu ibu bapa kita ni tuan-tuan, walaupun dia ni macam mana sekalipun dia salah dengan kita, tetap kita tidak boleh balas kesalahan dia dengan kita buat salah pula, tak boleh. Tetap tidak ada, dia panggil, tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk kita menengking, apatah lagi kita nak melakukan sesuatu secara fizikal kepada ibu kita dan sebagainya. Tidak ada alasan. Kalaulah seseorang itu dia diuji dengan ibu dan bapa yang tidak soleh, serahkan kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh kita bagi alasan, saya tak mau taat kepada dia, saya tak mau jaga dia, saya tak mau hormat dia, sebab dia tidak taat kepada Allah. Dalam Quran, hatta ibu bapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata, wa in jahadaka, kalaulah dua ibu bapa kamu maksa kamu untuk syirik kepada Allah, jangan kamu syirik kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut pula dalam ayat yang sama, kata Allah, wasahibhuma, tetapi teruskan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik.
Sampai tahap itu. Walaupun dua ibu bapa tak Islam, itu pun tak boleh menjadi, Allah Ta'ala tak izinkan untuk menjadi satu sebab untuk kita tak buat baik kepada ibu bapa. Tetap kena buat baik kepada dua ibu bapa, kerana jasa mereka dihargai, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mereka tak ada jasa lain pun, jasa melahirkan kita, jasa mengandungkan kita, kita lahir atas muka dunia dengan sebab dia, dengan sebab dia. Yang ketiga ni, dosa-dosa yang paling besar yang ketiga ialah qatlun nafs bighairi haqq, membunuh orang lain tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa hak. Dan yang keempat, yang akhir, qaulu zur, iaitulah mengucapkan suatu pendustaan. Dan dalam riwayat yang lain, syahadatuz zur, menjadi saksi yang palsu. Menjadi saksi yang palsu. Macam mana saksi palsu ni? Saksi palsu ini ialah seseorang itu dia mengetahui suatu kepalsuan yang membabitkan hak orang lain, sama ada hak nyawa ataupun hak harta benda. Sebagai contohnya, ada dua orang bertikai untuk mendapatkan hak ke atas satu tanah. Dia tahu bahasanya tanah itu sebenarnya hak milik siapa, dia tahu. Sebagai contohnya, tuan-tuan, biasanya kalau nak menyelesaikan pertikaian semacam ni, orang akan ambil ataupun orang akan panggil penduduk lama di sekitar tanah tersebut. Orang yang duduk lama di kampung tu, dia tahulah siapa yang main pegang dulu. Dia tahu bahasanya tanah itu hak milik si A. Tapi oleh kerana dia dengan si A ni tak baik, tak kroni, contoh kita kata, ataupun si A ni ataupun si B ni yang menuntut hak yang sama kat atas tanah tersebut, dia bagi rasuah dan sebagainya. Lalu orang jadi saksi ni, dia pergi mahkamah. Bila hakim tanya, berdasarkan pengalaman kamu yang kamu tahu, tanah ni hak siapa? Dia pun jawab, saya bersaksi bahawasanya tanah ini adalah milik kepada si B. Dalam hati dia tahu bahawasanya tanah ni milik si A. Dia menjadi saksi palsu, saksi yang membawa kepada hilangnya hak orang lain, teraniayanya orang lain. Dan lebih hebat lagi, tuan-tuan, kalau dia menjadi saksi palsu yang membawa kepada seseorang itu dipenjara. Dalam hadis Rasulullah pernah sebut bahawasanya seorang perempuan dimasukkan oleh Allah dalam neraka dengan sebab dia kurung kucing. Rasulullah kata dia kurung, dia tak bagi makan, dan dia tidak pula membiarkan kucing ini untuk mencari makan sendiri. Mengurung kucing, menzalimi kucing, Allah Ta'ala siksa dalam neraka. Bayangkanlah kalau orang itu dia kurung orang lain tanpa hak, ataupun dia menjadi saksi sehingga orang terpenjara tanpa salah. Dan lebih hebat lagi, tuan-tuan, kalau dia menjadi saksi sehingga ada yang terbunuh. Saya menjadi saksi bahawa saya nampak dia yang bunuh, padahal bukan kawan tu yang bunuh. Akhirnya orang tu dikenakan hukuman bunuh. Orang mati dengan sebab dia. Inilah hebatnya, tuan-tuan, syahadatuz zur. Nabi letakkan nombor 4, syirik. Kemudian yang keduanya, mendahakai dua bapa. Yang ketiga, membunuh orang lain tanpa hak. Yang ketiga, yang keempatnya adalah menjadi saksi kepada saksi palsu. Kerana hebat, terlalu hebat. Hari ini pun kita nampak dalam masyarakat kita hari ini, saksi palsu, macam mana kesan dia kepada masyarakat itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan dosa-dosa besar yang lain, insya-Allah. Jam ni lah kan, masuklah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.